بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tadi telah pun kita dengarkan surah Al-Fatihah yang menjadi ayat tema kita sejak awal pertemuan kita dalam halakah ini. Tahun 2019 dan tahun 2020, tema ini kita angkat untuk menjadi renungan dan kekuatan kepada umat Islam, iaitu untuk memperbetulkan ketimpangan pada kedudukan jalan yang tidak betul. Sebab itulah kita menamakan tema kita sebagai akhlak, jalan lurus menuju akhlak. Dan banyak yang tidak selesai, banyak yang tidak beres dan banyak yang sakit dalam menghadapi situasi yang tidak pernah terduga dalam kehidupan kita ini. Dan seperti yang sering saya katakan, hidup ini ibarat kata seperti sebuah ladang pertanyaan yang luas. Sentiasa datang, satu demi satu pertanyaan demi pertanyaan yang kadang-kala tidak mampu kita rungkai dan kita jawab. Penonton yang dimuliakan, dalam halakah pada kali ini, kita akan bercakap tentang satu topik yang kita namakan sebagai derita jiwa. I prove that Allah is God because Allah has power of all things. Baik, penonton yang dimuliakan, yang berbahagia, Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin bersama dengan bintang ilmuwan kita. Datuk memang sentiasa bersama kita sejak daripada awal lagi, dan insya-Allah dalam pertemuan kita pada kesempatan ini kita akan membedah topik derita jiwa. Dan bersama dengan kita yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud yang akan memberikan analisis dan juga sudut pandang yang barangkali tidak dapat kita lihat, dan beliau akan memberikan cantuman dan juga ayat-ayat yang bersesuaian dengan perbincangan kita, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Datuk dan juga kepada Ustaz Muhammad Zarifi. Baik, penonton yang dimuliakan, kalau kita lihat apabila kita bercakap tentang topik ini, saya bacakan dulu sebahagian daripada datanya. Kalau kita lihat, lebih 4 juta rakyat di negara ini mengalami kemurungan. 69% berpunca di tempat kerja, 17% masalah rumah tangga, 9% konflik keluarga dan 5% pengambilan ubat tanpa kawalan. Dan ini merujuk kepada infografik Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan persoalannya, Datuk Dr. Daniel, apabila kita melihat angka ini, apakah yang tidak kena kepada kehidupan manusia pada ketika ini? Apakah kerana stres dalam kehidupan? Apakah kerana masalah-masalah yang berkaitan dengan gangguan? Ataupun ianya derita jiwa ini berkaitan juga dengan masalah akhlak yang tidak sempurna? Silakan Dr. Daniel. Terima kasih Tuan Haji yang saya muliakan, Ustaz Muhammad Zarifi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pernah berlaku kes sebelum ini, seorang ustazah murung
dan hendak membunuh diri. Kemudian di internet ramai orang memberi komen. Ada yang dengan senang-senang mengatakan, "Ustazah, macam mana ustazah ni boleh jadi demikian?" Kemudian ada yang mengatakan dengan mudah, "Kembalilah pada Islam, selesai masalah." Ada yang mengatakan, "Zikir banyak-banyak, selesai masalah." Ini penasihat-penasihat yang tidak bertauliah, memberi pandangan itu dan ini. Benarkah bahawa bila seseorang itu murung, maka ia telah diganggu oleh iblis dan syaitan, jin dan jebon? Bolehkah kita berkata demikian? Kita cuba membedah isu itu. Sebelum itu Tuan Haji, secara umumnya di Malaysia berlaku peningkatan kes penyakit mental. Pada tahun 1996, peratus rakyat Malaysia yang mengalami sakit mental lebih kurang 10.7%. Kemudian pada tahun 2006, dia meningkat. Kes penyakit mental rakyat Malaysia meningkat kepada 11.2%. Kemudian pada tahun 2015, ia terus-menerus meningkat kepada 29.2% yang ada berkaitan dengan statistik yang Tuan Haji Mak Noor sebutkan tadi. Sekaligus, penyakit mental di Malaysia, peratus rakyat Malaysia yang mengalaminya semakin meningkat. Dan majoritinya terjebak dengan depression ataupun kemurungan. Di seluruh dunia, mengikut WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, penduduk dunia yang mengalami kemurungan ataupun bahasa Inggerisnya depression berjumlah lebih kurang 264 juta orang yang mengalami kemurungan. Lantas timbul persoalan besar sekarang. Apa itu kemurungan? Apa dia depression? Di sudut sains psikiatrik, kemurungan diterjemahkan, diartikan sebagai seorang pesakit yang mendapat persistent sadness, iaitu kesedihannya berterusan. Kalau kita sedih sedikit sebanyak itu biasa, itu bukan kemurungan. Kematian orang yang terdekat dengan kita, kita bersedih hati. Kemudian seorang yang kehilangan mungkin kucing kesayangannya, dia bersedih hati, itu biasa. Tetapi jika berlaku kesedihan yang melampau, yang tak mampu dikawal, berterusan, itu tanda mungkin membawa kepada kemurungan. Di samping itu, berlaku yang kedua, loss of interest. Hilang minat kepada benda yang selama ini dia minati. Dia suka menjahit, tiba-tiba tak minat langsung untuk menjahit. Suka bermain futsal, tak minat langsung untuk main futsal. Tengok bola futsal pun tak mau. Ini bahaya ni, loss of interest. Dan yang ketiganya, disability. Tak berfungsi langsung walaupun untuk mengerjakan benda-benda asas dalam kehidupan. Bila ini bersambung sampai 2 minggu ataupun lebih, yang kita sebutkan 3 unsur tadi, jika berterusan sampai 2 minggu ataupun lebih, itulah dia kemurungan ataupun depression. Dan memang benar, faktornya begitu banyak. Yang Haji sebutkan tadi berkait dengan tempat kerja, rumah tangga, konflik dan sebagainya, benar. Itu antara puncanya. Tetapi pakar-pakar psikiatrik mengatakan puncanya pelbagai, tidak satu. Dia seperti kencing manis. Kemurungan ini dia penyakit seperti kencing manis. Kencing manis kita tak kata disebabkan oleh jin, jebon, syaitan. Kita kata dia penyakit, kena makan ubat. Sebenarnya begitu jugalah dengan kemurungan. Dia penyakit seperti kencing manis. Kencing manis ada faktor genetik, ada faktor makan minum, ada faktor gaya hidup. Kesemua faktor itu melahirkan satu penyakit namanya kencing manis ataupun diabetes mellitus. Sama juga dengan kemurungan. Ada faktor genetik, ada. Didapati oleh pakar-pakar bahawa kes-kes kemurungan, 40% daripada kes-kes itu ada kaitan sedikit sebanyak dengan genetik. Faktor genetik. Yang keduanya faktor kimia dalam otak. Dipanggil chemical neurotransmitters. Otak kita ada saraf yang berkomunikasi, berhubungan satu dengan yang lain.
untuk berkomunikasi dengan baik di peringkat saraf otak ini, dia perlukan kimia tertentu. Dipanggil sebagai neurotransmitters. Kimia yang popular ialah dopamin, kemudian norepinefrin dan juga serotonin. Ini kimia yang berperanan untuk keelokan otak. Tiba-tiba berlaku ketidakseimbangan pada kimia di otak ini, boleh juga menyebabkan kemurungan. Yang ketiganya hormon. Dan kebiasaannya pakar-pakar bila menyebut tentang hormon yang tidak seimbang, mereka menyentuh banyak tentang wanita-wanita. Terutamanya hormon yang banyak mempengaruhi wanita ialah estrogen dan progesteron. Disebutkan bahawa bila wanita itu menghampiri waktu nak haid, dan juga wanita yang selepas melahirkan anak. Di dunia sekarang, lebih kurang 13% wanita yang melahirkan anak itu mendapat kemurungan. 13% di dunia, wanita yang melahirkan anak selepas itu mengalami kemurungan sebab ketidakseimbangan hormon. Sekejap doktor, apakah itu dalam konteks orang Melayu disebut sebagai meroyan? Ya, disebut meroyan, betul. Dia tak sayang pada anak. Biasa ibu dapat anak, Allah seronok sangat. Ini tak kisah. Macam tak ada benda anak dia. Itu ada kaitan dengan kemurungan. Dan juga yang keempat, yang Haji sebutkan tadi, stres tempat kerja dan sebagainya. Dan kesemua ini digabungkan boleh melahirkan kemurungan yang melampau. Terima kasih Dr. Daniel. Faktor genetik, kimia dan hormon yang tidak stabil yang menjadi kesan kepada berlakunya kemurungan ini. Dan itu dihuraikan oleh sains. Dan mungkin sebentar lagi kita akan melihat juga beberapa aspek yang kita rasa kadang-kadang macam tak logik, ya. Seperti yang Dr. Daniel katakan tadi, macam seorang ibu yang baru saja lepas bersalin, dan orang Islam yang orang dalam konteks orang Melayu Islam menyebutnya sebagai meroyan. Baik, saya nak pergi kepada Dato' Dr. Daniel. Saya nak petik kepada apa yang dirujuk dalam rujukan saya dalam akhlak dan kaunseling. Akhlak dan kaunseling Islam, yang ditulis oleh saudara Muhammad Nasir Omar dari utusan publisher pada muka surat 169. Beliau menulis dan mengatakan bahawa Al-Hindi, ulama dan tokoh Islam terawal dan terulung, beliau mengatakan bahawa kemurungan ini terjadi daripada hajat yang tidak kesampaian. Silakan Dr. Daniel, bagaimana kita kaitkan dan dapat dipecahkan dan dihuraikan bagaimana pandangan Al-Hindi itu tadi? Silakan. Ya, Al-Hindi berpendapat bahawa kemurungan disebabkan oleh hajat yang tidak kesampaian. Kita hendak sesuatu, akhirnya kita berusaha untuk mendapat sesuatu itu, tapi tidak kesampaian, boleh menyebabkan kesedihan yang melampau, itulah kemurungan. Ada kebenaran, memang ada kebenaran. Namun, hari ini saintis mendapati bukan sekadar itu. Itu saja. Al-Kindi bercakap benda yang betul, Masya Allah. Tetapi, saintis hari ini mendapati ia bukan sekadar itu. Dia ada pengaruh genetik, ada pengaruh hormon yang kita sebutkan tadi, ada pengaruh kimia dalam otak, dan ditambah pula pada hari ini dengan suasana stres. Malah dalam era cyber physical system, dalam era menuju revolusi industri 4.0 ini, ada disebutkan depresi, kemurungan berpunca daripada internet. Yang kita pernah sebutkan sebelum ini sebagai cyberbullying. Sebab itu di Malaysia didapati dari kalangan orang-orang yang murung ini, 12.1% daripada golongan yang murung ini merupakan mereka yang berumur antara 5 ke 15 tahun. Dan peratusnya di Malaysia lebih kurang 12.1%. Masih muda, masih kecil, tiba-tiba mendapat kemurungan. Puncanya tidak kesampaian. Dia hendak sesuatu tidak kesampaian. Tapi bukan sekadar itu. Malah didapati kadang-kala tu Haji, perlu kita sebut, ubatan. Apatah lagi diambil tanpa rujukan, boleh menyebabkan murung. Contoh, wanita-wanita yang mengambil pil perancang. Memang segelintirnya
mengalami kemurungan, penyakit darah tinggi. Saya nak sebutkan nama umumnya saja tanpa perincian. Bila doktor berikan ubatan darah tinggi dalam bentuk beta blockers, ada kes yang mengalami kemurungan sebab ubat itu. Jadi benar, ada kes yang tak dapat sesuatu menyebabkan dia murung, tapi hari ini saintis mengatakan bukan sekadar itu, Tuan Haji. Mungkin Ustaz Muhammad Zarifi mempunyai analisis yang mungkin Ustaz ingin kongsikan. Silakan. Tuan Haji dan Datuk Doktor, aspek kemurungan yang kita bincang pada hari ini rupa-rupanya kadang-kala dan ia terbukti ia boleh membawa kepada satu kes jenayah yang lain pula. Contohnya, kes penderaan kanak-kanak. Kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat bermula tahun 2013 hingga 2017, trend peningkatan kes penderaan kanak-kanak itu meningkat. Umpamanya tahun 2013 tercatat kes penderaan di Malaysia 4,119 kes. 2014, tadi 2013, 2014 4,295 kes. Tahun 2015 4,453 kes. 2016 4,982 kes. Tahun 2017 5,537 kes. Kalau kita tengok apa takrif ataupun penderaan itu dapat ditakrifkan kepada 6 kategori. Yang pertama, penderaan fizikal. Yang kedua, penderaan seksual. Yang ketiga, penderaan emosi. Yang keempat, penderaan hak asasi. Dan ini antara perkara-perkara yang boleh diklasifikasikan sebagai penderaan. Dan inilah sebenarnya yang sedang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Kerana itu, saya tersentuh sangat bila Tuan Haji dan Datuk Doktor sebut tadi. Antara elemen penyebab berlakunya stres, iaitulah tekanan. Kerana itu, perkara nombor satu yang saya rasa perlu diberikan penghalusan oleh kita para penonton, iaitulah komunikasi dalam keluarga. Suami, isteri mesti bertindak menjadi pendengar yang setia kepada suami dan isteri masing-masing. Kerana mungkin suami dan isteri ada masalah di tempat kerja. Balik rumah, masalah lagi. Suami, isteri bergaduh lagi. Tidak ada komunikasi. Bila isteri nak bercerita sedikit masalah di pejabat, suami tak beri ruang, tak beri telinganya pada isteri. Ini sangat bahaya. Makin lama, makin membarah, makin membuak-buak. Yang akhirnya, seperti yang Datuk Doktor sebut tadi, tak mustahil ia berlaku. Yang kedua, nasihat juga kepada ketua-ketua jabatan, ketua-ketua seksyen, ketua-ketua bahagian di pejabat, para majikan di pejabat. Saya kira dalam kita memberikan pengarahan demi pengarahan kepada anak buah kita di pejabat, mesti ada faktor dan elemen kemanusiaan. Mesti ada elemen dan faktor kemanusiaan. Contoh, selepas waktu pejabat, mungkin kita boleh susun aturkan apakah perlu lagi kita memberikan WhatsApp arahan pada jam 12 tengah malam kepada anak buah kita. Apakah tak boleh tunggu sekejap, hari Isnin masuk pukul 8 pagi, bila punch card masuk pejabat, baru berikan arahan? Apakah tidak ada pertimbangan itu? Mungkin kita rasa untuk kita ini dipandang mulia, dihormati oleh anak buah, kita selalu menengking, memarah, memaki hamun anak buah. Pada fikir kita, itu menyebabkan anak buah akan hormat dan respek kepada kita. Itu salah para penonton. Biarlah kita dihormati bukan kerana watak bengis kita, tetapi kerana jiwa khalifah, jiwa kepemimpinan, leadership yang kita ada, Tuan Haji. Terima kasih yang berbagi Ustaz Muhammad Zarifi yang membuka satu, saya fikir barangkali pekung di dada sebenarnya. Pekung di dada yang realiti yang berlaku dalam negara kita di tempat-tempat kerja. Sebagaimana arahan-arahan daripada ketua jabatan ataupun majikan yang akhirnya telah mendatangkan gangguan dan juga barangkali kemurungan. Tidak ada nilai ihsan barangkali yang ingin Ustaz berikan, yang ingin Ustaz sampaikan. Nilai ihsan itu untuk memberikan ruang kepada kehidupan normal bagi seseorang itu sendiri. Dan akhirnya membuatkan rasa kemurungan naik kepada tahap 69% daripada statistik yang kita ada di tempat kerja. Dr. Daniel, barangkali kalaulah misal kata kita diberikan peluang untuk berjalan
daripada sebuah jabatan ke jabatan ataupun daripada syarikat ke syarikat untuk mencari di manakah tempat bekerja yang paling menenangkan di dalam tempat-tempat tersebut. Mungkin barangkali kita akan bertemu dengan tempat-tempat kerja yang sangat menenangkan hati. Ya. Dan para pekerjanya dapat melakukan tugasan mereka dengan penuh produktif. Ya. Tetapi Ustaz Muhammad Zarifi dan juga Dr. Daniel, tempat-tempat ini sebenarnya tidak dimiliki oleh orang Islam Ya. dan dimiliki oleh mereka yang bukan Islam. Ya. Jadi bagaimana Dr. Daniel, barangkali kita melihat ada sesuatu yang tercabut dari nilai diri akhlak masyarakat. Silakan, sebab hari ini orang hanya memikirkan KPI, Ya. di mana-mana saja orang bercakap tentang keuntungan. Silakan Dr. Daniel. Terima kasih Tuan Haji. Benar Ustaz Muhammad Zarifi. Jadi kadang-kala, maksudnya Ustaz Muhammad Zarifi, kadang-kala yang menyebabkan kita stres, walaupun bukan itu satu-satunya punca, tapi salah satu penyebab ialah datang daripada bos kita. Mungkin datang daripada ibu bapa kita sendiri, kadang-kala daripada guru kita. Jadi pendekatan mereka itu salah. Jadi bila saya kait dengan soalan haji tadi, artinya jabatan-jabatan, termasuk ketua jabatan, termasuk pekerja-pekerja rumah tangga, family kita, kena dididik dengan satu perkara yang agama amat tekankan. Yang dalam bahasa hari ini disebutkannya sebagai interpersonal skills. Kemahiran interpersonal. Ada seorang sahabat yang menjadi orang suruhan Nabi SAW selama lebih kurang 10 tahun. Namanya Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika bekerja dengan baginda alaihi salatu wasalam, melaksanakan permintaan baginda, tidak pernah sekalipun baginda meninggikan suara. Tidak pernah sekalipun meninggikan suara, dan tak pernah sekalipun baginda berkata dalam bentuk, mengapa tak buat begini, mengapa buat begitu. Tak pernah. Bahasa yang baginda gunakan cukup lemah lembut, lunak, tak meninggikan suara. Ini berkait dengan interpersonal skills. Dan lihat betapa para sahabat radhiyallahu anhum cukup sayang pada baginda. Padahal baginda pemimpin, panglima perang, ketua negara, tinggi-tinggi belaka. Tapi tidak sombong, tidak bongkak, sehingga pendekatan baginda mendatangkan ketidaksenangan pada orang lain. Kita contohi Nabi SAW, dan bahasa hari ini yang berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi dipanggil interpersonal skills. Dan lagi satu yang kena ditekankan di pejabat-pejabat dan sebagainya ialah sifat empati. Kita banyak bercakap tentang simpati, tapi jarang bercakap tentang empati. Empati artinya cuba memahami. Cuba memahami orang lain. Letakkan diri kita di tempatnya supaya kita faham dan akhirnya kita mampu membantunya. Empati. Jika tidak, kita hanya mau orang buat apa yang kita mau tanpa kita memahami keadaan dia. Empati ini juga Islam tekankan. Dan tak juga kita lupakan Tuan Haji bahawa agama secara umumnya juga mendidik. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai mereka yang beriman, minta bantuan kepada Allah dengan dua sad. Sad yang pertama sabri, sabar. Sad yang kedua solat. Imam Ibn Katsir menukilkan pandangan para ulama berkaitan ayat ini bahawa kalau kita ada problem apa-apa pun, termasuk yang mendatangkan stres pada kita, tekanan pada kita, jangan lupa pertamanya sabar. Jangan cerca, jangan kutuk, jangan marah Tuhan, jangan marah sesiapa dulu. Tapi tenangkan jiwa, berbalik pada Allah. Dan yang kedua, solat jangan diabaikan. Jangan ketika stres terus tak nak semayang. Semayangnya 5 buat. InsyaAllah Allah akan bantu kita bila kita bantu diri kita dengan dua sad tadi. Haji, insyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Ustaz Muhammad Zarifi, barangkali Ustaz pernah terdengar satu tempat bekerja yang paling seronok, yang paling mereka bekerja dengan rasa keseronokan. Pergi bekerja dengan seronok, pulang bekerja dengan seronok, dan tidak ada sebenarnya tekanan yang mereka hadapi. Silakan. Tuan Haji, betul apa Tuan Haji sebut tadi. Perkara ini sentiasa dititipkan oleh
para pengkaji dan para motivator di barat yang menulis tips-tips untuk seronok bekerja. Ya. Dan inilah yang kita nak serlahkan dalam konteks pekerjaan harian kita. Apa konteks bekerja yang seronok? Yang pertama, semua kaki tangannya bersatu padu. Tidak ada perasaan iri hati langsung kepada setiap jamaah ataupun setiap warga kerjanya. Realiti hari ini para penonton, bila sahabat kita naik pangkat terlebih dahulu, kita yang tak naik lagi ni dah buat satu komplot terancang pula. Ada WhatsApp group yang baru pula untuk menghentam ataupun mencari salah sahabat kita yang naik pangkat itu. Ini penyakit hati. Bagaimana mahu bekerja dengan seronok kalau situasi ini kita yang lakukan para penonton? Perkara yang kedua, saya kira hadirin dirahmati Allah, pegang betul-betul kata-kata ini. Rezeki itu milik Allah Azza wa Jalla. Pak Hamka mengatakan, maha hebatnya Allah, maha adilnya Allah Azza wa Jalla. Allah membahagi-bahagikan rezeki itu kepada setiap orang tak sama. Ada orang dia dapat sesuatu, tapi jangan lupa dia akan kurang sesuatu. Kita Allah kurniakan sesuatu perkara, tetapi ada perkara yang sahabat kita dapat, kita tak punyai. Inilah adilnya Allah Azza wa Jalla. Jangan bimbang kalau rezeki itu milik kita, kalau rezeki itu milik kita, walaupun satu dunia merancang untuk menjatuhkan kita, takkan jadi perancangan tersebut. Kalaulah rezeki itu milik kita penonton sekalian, kalaulah rezeki itu bukan milik kita para penonton, yang nak masuk dalam mulut ini akan terjatuh jua. Kerana apa? Itu bukan rezeki kita. Pegang sungguh-sungguh ini. Para penonton, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Kata Allah, sesungguhnya kamu orang mukmin bersaudara. Damaikanlah dua pihak yang bertingkah itu, dan orang-orang yang menjaga resepi perpaduan kesatuan ini, orang ini akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, mulai saat dan ketika ini, mari kita tanya diri kita, di atas dunia ini kita mahu kejar apa? Atas dunia ini kita mahu kejar apa? Kejar pangkat, kejar harta, kejar wang, ataupun kita mahu mengejar rahmat dan keampunan, barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakah, barakah, barakah. Itu kata kuncinya, Tuan Haji. Baik, terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi di atas analisis kedua yang telah pun diberikan. Dr. Daniel, Saya Tuan Haji. dari data yang kita ada menunjukkan bahawa yang menghadapi kemurungan ini majoritinya adalah kaum wanita. Silakan Dr. Daniel, barangkali di mana situasi ini boleh terjadi sedemikian rupa? Adakah kerana ada sebab-sebab yang tertentu? Ya, terima kasih Tuan Haji. Ya, agak sensitif sikit statistik ini. Tetapi pakar-pakar sains mengatakan begitu. Di sudut depression ataupun kemurungan, peratus wanita yang mengalaminya 2 kali ganda berbanding kaum lelaki. Apa sebabnya? Pertama, mereka mengatakan berkemungkinan besar ia disebabkan oleh hormon yang kita sebutkan tadi, iaitu faktor estrogen dan progesteron. Walaupun faktor hormon juga boleh memberi kesan kepada lelaki untuk mendapat kemurungan, tapi ke atas wanita lebih tinggi lagi. Itu kebarangkalian yang pertama, kata saintis. Dan yang kedua ialah tentang bagaimana wanita melihat problem, tentang bagaimana mereka melihat masalah. Lelaki ini seringkali pakar-pakar membuat lawak jenaka tentang otak kaum lelaki. Kita, kotak kaum lelaki di otak kita ini berkotak-kotak. Berkotak-kotak dan setiap kotak tidak menyentuh kotak yang lain. Jadi bila kita ada satu masalah, kita fokus kepada satu masalah itu saja. Jangan sentuh yang lain. Tapi minda wanita tidak begitu. Setiap kotak menyentuh kotak-kotak yang lain. Lantas dia ada satu masalah, dia berkait dengan benda lain. Ini antara punca yang para saintis mengatakan yang menjadi kebarangkalian yang kuat yang menyebabkan wanita 2 kali ganda boleh murung berbanding
kaum lelaki. Itu puncanya. Tetapi ini bukan menghina wanita. Ini sebenarnya untuk kita lebih kasih kepada anak-anak perempuan kita, kepada isteri kita dan wanita secara umumnya. Supaya insya-Allah tidaklah kita memandang hina pada sesiapa saja yang mengidap murung. Tu Haji, satu benda yang hendak kita sentuh, iaitu kadang-kala cara masyarakat melihat dan komen menyebabkan orang yang murung ataupun mengalami sakit jiwa itu semakin teruk jadi dia. Padahal ayat Quran surah Al-Maidah mengajar kita formula luar biasa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita kena bertolong-tolongan untuk kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan bertolong-tolongan pada benda dosa, keji termasuk, dan benda permusuhan. Jadi bila kita menuturkan benda-benda negatif terhadap orang yang murung, apatah lagi jika dia wanita, kadang-kadang keluarga terdekat pun tidak membantu dia. Maka ini formula Islam yang kita ambil dari ayat tadi untuk jangan mudah kutuk orang macam ini. Berikan kata-kata doa, paling kurang kata-kata doa, kata-kata rangsangan. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, Islam mengajar kita cara melihat hidup. Stres, Tuan Haji, stres mesti datang. Tapi dia terbahagi dua. Eustress dan distress. Eustress, stres datang, tapi cara kita melihat stres, membedah stres, menguntungkan kita. Distress, DIS, distress, stres datang, membebankan kita. Maka semua orang mengalami stres, tapi ubah stres jadi eustress. Formula Quran mengajar kita menghadapi stres, menjadikan dia eustress, baik untuk kita. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Surah nombor 2 ayat 126. Allah berfirman, ayat ini cantik. Saya belajar kat Mesir tafsir ayat ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Mungkin kamu membenci sesuatu, tapi yang kamu benci itu baik untuk kamu. Ya Allah, cantiknya formula Allah. Mungkin kamu tak suka dengan sesuatu yang menimpa kamu, tapi dia baik. Mindset. Dan mungkin kamu suka dan sayang pada sesuatu, tapi jaga, mungkin benda yang kamu suka, sayang itu, dia buruk untuk kamu. Wallahu ya'lam. Allah tahu, kamu tak tahu. Dia melahirkan mindset Islami yang cantik. Datang ujian stres macam mana pun, mungkin dia baik untuk saya. Ada hikmahnya. Quran mengajar kita seperti itu. Maka ini formula-formula yang kita ambil dari agama. Di samping itu, masyarakat membantu. Dan akhir sekali, bila kita jumpa, contohnya pakar psikiatrik, dia berikan ubat, ambillah ubat. Itu juga boleh membantu dan tak bercanggah dengan Islam sebab dia sebahagian daripada cara untuk kita jadi sihat. Baik, terima kasih yang berbahagia Ustaz Dato' Dr. Daniel Zainal Abidin di atas penyampaian daripada apa yang telah dikongsikan kepada kita dalam episod Derita Jiwa ini. Dan episod ini merupakan episod yang terakhir bagi pertemuan kita kali ini, dan sebelum itu saya ingin dengarkan dulu pandangan balas daripada Ustaz Muhammad Zarifi. Ustaz Muhammad Zarifi barangkali halakah boleh mengesyorkan kepada Kementerian Sumber Manusia untuk memperkenalkan satu anugerah baru yang boleh diberikan kepada jabatan kerajaan dan juga kepada jabatan swasta, anugerah keceriaan di tempat bekerja, dan mungkin akan memperbaiki kualiti di tempat bekerja dan melahirkan pekerja-pekerja yang bebas daripada tekanan dan juga kemurungan. Silakan Ustaz Muhammad Zarifi. Saya amat bersetuju dengan cadangan dan syur Tuan Haji sekejap tadi. Bahkan saya merasakan sudah tiba masanya pihak pengurusan jabatan syarikat dan sebagainya jangan lupa sentiasa memberikan peluang dan platform kepada seluruh warga kerja untuk memberikan maklum balas terhadap apa juga dasar dan polisi yang sedang kita kuat kuasakan, pertama. Dan yang kedua, jangan lupa di pejabat kita ada kelab kebajikan masing-masing. Beri ruang
seluas-luasnya secara terancang kepada kelab kebajikan ini, persatuan sekerja ini, untuk menganjurkan program-program kebajikan dan libatkan sama ahli-ahli keluarga warga kerja ini, supaya inilah yang kita nak. Bekerja di pejabat, bekerja di syarikat, bukan setakat kita mencari rezeki, tapi jauh lebih penting lagi kita nak mencari keseronokan. Dan inilah merupakan ladang untuk kita mencari seberapa banyak kebajikan amal-amal untuk kita bawa di negeri akhirat nanti, Tuan Haji. Terima kasih Ustaz Muhammad Zarifi. Ustaz Datuk Dr. Daniel, saya petik daripada Imam Al-Ghazali menganggap bahawa adalah satu jenayah bagi mereka yang suka mengumpat dan memfitnah. Saya kaitkan isu ini kerana ianya barangkali berkait dengan perbuatan tersebut dan akhirnya mendatangkan kemurungan kepada orang yang diumpat ataupun orang yang difitnah. Barangkali masalah ini harus diberhentikan terus daripada kehidupan umat Islam. Dan bagaimana pandangan doktor terhadap apa yang diutarakan oleh Imam Al-Ghazali? Beliau mengatakan bahawa ini merupakan satu jenayah akhlak. Betul. Mulut dan lidah ini dengan satu kalimat saja boleh menyebabkan seorang itu membunuh diri, Tuan Haji. Kita cerca dia, kita umpat dia dan dia dapat tahu. Dia rasa terhina, rasa terpukul, rasa macam tercemar nama dia. Tak tahu nak letak muka ai kat mana. Dengan satu kalimat ataupun dengan beberapa kalimat yang tidak banyak kalimat-kalimat itu, tapi dia dalam bentuk cercaan, mengumpat, boleh menyebabkan jiwa kita ini rasa terpukul, rasa terhina dan akhirnya murung jadinya dan akhirnya datang suicidal attempts, datang kehendak kecenderungan untuk bunuh diri. Ya. Sebab itu bila Imam Al-Ghazali menyebutkannya dikait dengan jenayah, memang ada perkaitan. Sebab kalimat yang keluar dari mulut mereka yang tidak terkawal itu boleh melahirkan jenayah yang besar. Katakanlah dalam sudut yang lain dia marah sangat, maka dia akhirnya bertindak balas, mencari sipulan-sipulan dan dipukulnya menyebabkan mati. Boleh berlaku. Jadi sebab itulah Islam datang dan mengajar akhlak yang mulia kepada kita. Sehingga kita sebutkan banyak kali, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badzik, hadis sahih. Orang mukmin, orang beriman itu dia bukan pencela. Orang mukmin itu dia bukan pengutuk. Orang mukmin itu dia bukan berkepribadian keji, dan orang mukmin itu dia bukan orang yang berkata benda-benda yang sia-sia. Bukan mukmin, laisal mukmin, bukan orang yang ada iman, bukan orang beriman. Begitu sekali Nabi SAW memberi amaran pada orang yang tak kawal pekertinya di sudut melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan merangsang orang lain melakukan jenayah, malah boleh menyebabkan dia murung dan sebagainya, dalam bentuk kita mengutuk, melaknat dan sebagainya. Justru mari sama-sama kita didik diri kita dengan akhlak Islam, sebab dia membantu diri kita, keluarga kita, orang ramai daripada semua keburukan termasuk jenayah, Tuan Haji. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Perjalanan yang kita lalui di dalam halaqah ini menunjukkan bagaimana jalan lurus untuk memperbetulkan akhlak. Dan situasi akhlak ini merupakan satu penyakit yang sangat parah dalam kehidupan masa kini dan menjadi parah yang menanah dalam jiwa umat Islam. Walaupun kita ramai, tetapi kualiti kita tidak ada. Walaupun kita menguasai banyak perkara, tetapi kita juga hilang banyak perkara. Kerana apa? Kerana akhlak yang kita miliki tidak standing dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan sedikit barangkali daripada Ustaz Muhammad Zarifi yang kalau dapat kita perkatakan sedikit sebanyak kepada penonton pesanan kepada akhlak ini. Para penonton, petang ini kita bicara soal derita jiwa. Kita juga boleh jadi derita jiwa kalau kita langsung memutuskan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Pertama, jangan lupa Allah Ta'ala menyebut dalam Quranul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Al-Imam Ibn Kathir menterjemahkan tali Allah itu ialah Al-Quranul Karim.
Jangan langsung kita terlepas daripada Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran, faham Al-Quran dan beramallah dengan Al-Quran. Ini merupakan ubat jiwa yang paling mustahak kita amalkan. Perkara yang kedua, jangan lupa para penonton, perkuatkan hubungan persaudaraan kita dengan masyarakat. Pertama, jaga silaturahmi kita dengan ahli keluarga. Jaga betul-betul, ini amanah. Yang kedua, jaga persaudaraan kita dengan rakan sekerja dan juga masyarakat yang berjiran dalam konteks rumah kita. Mudah-mudahan hidup kita ini mengundang barakah daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, saya tinggalkan saudara penonton sekalian dengan beberapa pertanyaan berikut ini. Cuba kita semak di dalam keluarga kita. Adakah anak kita sedang mengalami kemurungan? Cuba kita semak, adakah isteri kita juga sedang mengalami kemurungan? Dan cuba kita semak, barangkali entah-entah diri kita sendiri yang sedang mengalami kemurungan. Maka harus dirawat dengan sebaik mungkin supaya kita menjadi sumber daya dapat membangunkan umat yang bertuah di akhir zaman ini. Penonton yang dimuliakan, terima kasih di atas perhatian anda. Jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.